Dulu, sekitar tahun 90-an, memang terkenal dengan sebuah trend di mana remaja-remaja akan membuat panggilan telefon kepada nombor telefon tertentu untuk berkomunikasi dengan seorang wanita yang dikabarkan telah meninggal dunia. Trend ini agak sensasi sehinggakan ramai yang berandaian sekiranya wanita dalam talian berkenaan merupakan mangsa rogol dan bunuh. Jadi, ada sebuah artikel yang berkongsikan tentang pengalaman bagaimana beliau diganggu selepas melakukan panggilan telefon berkenaan. Cerita bermula apabila seorang kanak-kanak berusia 12 tahun mencuri dengar perbualan di antara abangnya bersama rakan-rakan yang lain. Jadi, salah seorang daripada mereka berkongsikan kisah mengenai nombor telefon berhantu. Menurutnya lagi, sekiranya panggilan telefon yang dibuat tidak dijawab, si penerima panggilan ini akan menelefon semula kepada pemanggil. Bagi sesiapa yang menjawab panggilan berkenaan, pastinya akan mendengar suara seram di sebalik talian. Kisah ini sedikit sebanyak telah menarik perhatian kanak-kanak tadi. Akhirnya, dia pun mencatatkan nombor telefon misteri berkenaan di dalam notanya. Disebabkan dia mempunyai sifat ingin tahu yang mendalam, dia membuat panggilan telefon yang pertama kalinya beberapa minggu selepas itu. Dengan menggunakan telefon rumah, kanak-kanak berkenaan terus mendal nombor telefon yang dicatat di dalam notanya. Tiba-tiba, perasaan takut pun mulai terasa. Setelah menunggu untuk beberapa ketika, kanak-kanak berkenaan akhirnya meletakkan gagang sebelum sempat dijawab oleh penerima misteri berkenaan. Malam itu, dia tidak dapat tidur lena. Fikirannya runsing. Tiba-tiba, telefon rumah pun berdering. Waktu ini, dia baru teringat dengan panggilan yang dilakukannya 6 jam sebelum itu. Tanpa membuang waktu, dia meluru keluar dari bilik bagi menjawab panggilan berkenaan. Tapi sayangnya, panggilan tersebut dijawab terlebih dahulu oleh ibunya. Tidak lama kemudian, si ibu pun meletakkan gagang. Walaupun disoal beberapa kali oleh anaknya, si ibu tadi tetap berdiam diri. Kini, fikirannya bertambah runsing, memikirkan individu yang membuat panggilan berkenaan. Keesokan harinya, si anak pun mendesak ibunya untuk menceritakan perkara yang sebenar. Suara perempuan. Dia cakap bahasa Melayu kuno. Mak tak faham. Sebab tu yang mak diam. Tapi, nada suara itu seram sangat. Walaupun pada mulanya kanak-kanak berkenaan seakan-akan tidak percaya dan menganggap bahawa ianya hanyalah satu kebetulan, tetapi akhirnya dia yakin sekiranya panggilan tersebut dibuat oleh wanita misteri berkenaan. Hampir 3 hari berlalu, dia masih belum berpuas hati. Kali ini, dia lakukan panggilan yang kedua kalinya dan biarkan lebih lama sebelum memutuskan talian. Semasa di luar rumah, telefon rumah akhirnya berdering. Dia kemudiannya menuju semula ke dalam rumah untuk menjawab panggilan berkenaan. Tapi sekali lagi, panggilan berkenaan dijawab oleh ibunya. Perempuan yang sama telefon malam tu.
Risau, Mak, sebab dia cari abang-abang kau. Di sini, perasaan takut dah mulai mengawal dirinya. Bagaimana mungkin wanita berkenaan mengenali dengan abang-abangnya? Mungkinkah abangnya juga pernah melakukan panggilan yang sama? Tetapi mereka semua berada di asrama. Kenapa pemanggil membuat panggilan ke rumah dan bukan ke asrama? Tidak lama selepas kejadian itu, abang-abangnya pun pulang dari asrama. Ibu mereka sempat bertanyakan kepada mereka mengenai wanita misteri berkenaan. Akan tetapi, tiada seorang pun di antara mereka yang mengenali dengan wanita tersebut. Selama hampir beberapa minggu berdiam diri, kali ini dia benar-benar tekad melakukan panggilan sekali lagi demi sebuah jawapan yang pasti. Dia benar-benar berseorangan diri sementara kedua-dua orang tuanya keluar ke pekan. Hari mulai senja. Tanpa berfikir panjang, dia mula mendial nombor telefon yang tertera. Lama menunggu. Masih belum ada yang menjawab. Dibiarkan sejenak. Televisyen pun dipasang. 20 minit berlalu. Tiba-tiba seorang gendut lagi. Mak yang mana, adik? Mak ayah mana? Sejak itu, dia tidak pernah lagi melakukan panggilan berkenaan. Walau bagaimanapun, masih sukar baginya untuk percaya. Malah dia menganggap panggilan tersebut dibuat oleh makciknya sendiri untuk menakut-nakutkannya.